A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tukar-tukar ya. Peserta yang menyapa Tok Abah yang paling awal. Hari ini Haji Zainun Singapura ya. Canberra orang pertama menyapa Tok Abah diikuti oleh Zaim Hadi Miskam. Zaim nombor 2 Rifa Marjan. Nombor 3 Kamisah ya. Lepas tu siapa lagi? Medihah ya. Tok lepas baca Mediha, Haji Abdul Rahim, Singapura, Fauzia Matnayan, Misa ya. Siapa lagi ya? Harul Hezri, Keflizul penawal, Aliria Nurul Ajlia ya. Narima Ismail pun top 15 ya. Zurina Maisa, Alexander Men, Nananis, Keflizul tidak sebut, Rifa, Rimbo, wow ya. Apa nama? Syarifah Aziza, Siti Mariamah, Junma Isma, Ruhaya Mali ya. Siapa lagi? Janatul Nisa, Nur Khairuddin ya. Nurul Khairuddin, Lita Walita, Nur Azima, Saiful Saidi, Felita Ubara. Lama tak sebut ya. Lita ya. Apa nama? Rifa Marjan, Fauzan Nayan, Abdul Rahman ya. Abdul Rahim lah tidak sebut tadi ya. Kutut, Cikgu Kutut pun ada, Kutut Maulin, Aisyah Nasir. Ya, lepas tu Syarifah Azizah dah sebut, Fauzia Ismail, Hani, Muhammad Shah, Fadila, Saidi Lamid, Nurlinda, Rahimah Kamsul ya. Like dan share guys, like dan share, topik penting. Sebab Tok dapat banyak ya, Mun Maisma, Salvati Uti, orang bertanya macam menangani anak yang degil. So Tok Abah apa nama lagi respond to that. Siti Afsah Kula, Rahim Talib, Abdul Rahman, Muhammad Al-Syafi'i, Amaris Gitasmi, dah share. Terima kasih. Baru limbu satu yang Mun Maisma dah sebut. Zaris, Dia. Dia tu, Dia ya. Waalaikumsalam. Marlina, Alisha, Daniel ya. Sandra, Ellen, Ramlah Zul, Marpuah, Buhari, Julia Yaakob, Nani Triana, Mala Jamaluddin, Fazila Salini ya. Batu siapa tu? Ramlah Zul, Nurul Fatin, Nurani Ismail, Latifah Ghaffar. Kata Kutut Cikgu Mulim, warna hijau warna rumah dia. Daimah Jumaat, Nurizan Sulaiman ya. Lepas tu Rahimah Kamsul, Litawa, Zamilah Yaakob, Abdul Raziz ya. Sandra Ellen dah sebut, Intan Aziz, Hazabu dah sebut, Zakia Khan, Zurina Maisa, itu dia ya. Background baru betul Tok Bah dah balik ke bilik Tok Bah ya. Tapi belum kemas sangat ya. Okey, Siti Fatimah, Abu Rahim, Rahimah Kamsul dah sebut, Didi Zari, 8853 baru share kepada 10 geng, 10 grup minimum. Cik Arman, Intan Aziz, Ayah Rohazman, Umi Kalsum, Hasabu dah sebut, Hasna Syari, Janatul Nisa dah share, terima kasih. Mes Natasha ya, Mes Natasha Natali Nyadiu ya. Selamat pagi to you. Echa Ali Rashidah, Nur Baker ya. Nurizan Sulaiman Singapura dah sebut tadi. Afsakula ya. Nurin Nur, Kutut, Dasyah Sahada ya. Haji Rashid, Roshidah Osman, Muhammad Kamal Rahim, Rosna binti Juzan ya. Didi Zari, come on guys ya. Baru 100 orang share ya. Muhammad Syam Samad, Arif Jumaat, ambil hari ni Khamis ya. Muhammad Fatin ada, Cik Agma Musa dah sebut. Ida Muhammad ya. Cik Zah, Cikgu Emet menulis. Cikgu Emet, terima kasih Cikgu. Siti Afsakula, Aida binti Muhammad Kausim, Nurino Syari Sri, Nurmi, Haji Jamiah ya. Nita Azman, Wong Jowo dah masuk. Ijan Hamsiah, Na Anis, Ida Hafida, Umi Kasum, 128 orang dah share. Muhammad Zulkarnain, Mimi Izzatul, Fastin Diana, Nurani Lopez, Nurani Lop, Siti ZS, ZME, apa nama, Lini Khairuddin, Willy Jonga, ya, Srin Dadamia, ya, tak salah sahabat orang Penang ya. Aisyah Karim, Didi Zari, Hafizah Abdullah, Khalijah Sairan, Insun Haji Rocky, ini mungkin dari
Dari mana? Dari Brunei kot ni. Tak tahu betul lah. Saiful Pun Nizam, ramai sahabat dari Brunei. Amin Kecil dari Singapura, dari Nusantara, Indonesia, dari Cik Mam Musa ya, Siti Hawa dari of course ada dia. Panjang Jodin dah ada, Suryati, Hafiz Osman. 190 dah share. Terima kasih. Sikit lagi kita sambung. Ya, topik baru menarik ya. Menangani anak yang degil. Nita Azman, Nuriza, Suryati dah sebut, Echa Ali, Hasinah, Rashidah Ahmad, Jamalia Nurbani, mana lagi yang belum sebut? Ya, Nurizan dah sebut, Nurani Luk dah sebut, Siti Ainur Haris belum, Cik Agma dah, Subaida Abdullah, Nurani Jamaluddin, Farid Dul, Azri ya, dah 207. Okey, baik. So kita dah mula-mula. Suhami Rangga, Azri Kalos, Nur Karim, Narima Ismail. Datuk suka makan Lopez. Itu favorite Tok Abah tu, makan Lopez ya. Indah Ida ya. So Tok Abah memang gila kalau bulan Ramadan, memang kalau tak ada Lopez macam tak sah ya. Umi Kalsum, Siti Nurgria, Najiha, Olin Kitchen, Jebon. Baik, Tok Abah sambung ya. Tok Abah start balik. Hari ni hari hijau. Tok Abah di lokasi baru, di bilik baru. Pindah daripada bilik atas ke bilik bawah. Sebab anak-anak kata tak payahlah mak abah turun naik tangga ya, panjat tangga. So dia transfer ke bilik bawah tu. Memang ada minor renovation kat rumah ni. So bilik bawah diubah suai, diproofkan untuk orang yang umur 70-an. Ya. So sangat selesa, sangat seronok. 4-5 hari tu Abah tinggalkan rumah, untuk tinggal kat rumah anak ya, mula-mula kat apartmen, lepas tu kat rumah anak ya. Alhamdulillah ya. So akhirnya selesai. Ya. So anak-anak punya bilik pun dah diubah suai, bilik Tok Abah dah ubah suai, cantik, bersih, kemas macam macam duduk kat hotel. Ya, yang penting bilik air macam macam hotel 5 bintang. Bilik air je, ya. Yang lain biasa-biasa. Baik. So, ujung-ujung ni Tok Abah didatangi ramai orang bertanyalah online ya. Bagaimana nak menangani anak yang degil, anak saya cakap kasar kat saya, kecil hati saya dan sebagainya. So, Tok Abah sangat sedih. Sebab Tok Abah cukup pantang kalau orang muda kurang ajar kat orang tua. Tak kisahlah siapa-siapa. Tapi kalau orang muda kurang ajar, kurang sopan pada orang tua, Tok Abah sangat tidak setuju dan akan terus tegur ya, dengan cara yang munasabah. Ya, so bila Tok Abah ditanya. So, dan kalau bertanya pada siapa-siapa pun, pada Tok Abah kepada siapa, tolong bagi maklumat yang lengkap. Ya, bila you nak bertanya soalan, memudahkan orang yang nak menjawab soalan. Contoh, anak saya degil cakap kasar kat saya, apa saya nak buat? Tok Abah tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab dia ni laki-laki ke perempuan, lain caranya. Anak yang melawan cakap ni umur 7 tahun ke, 17 ke, umur 77. Faham cakap Tok Abah? Jadi setiap level tu ada caranya. You tanya anak saya tak dengar cakap, kadang apa ni cakap kasar kat saya, kecil hati saya. Anak ni umur berapa? 7, 17, 27, 57 ataupun 71 macam Tok Abah. Itu sindir lah tu. So please lah ya, please. Ya, kalau nak tanya orang siapa-siapa, anak saya ni budak 13 tahun. Dia perempuan, dia anak nombor 1, dia anak sulung, dia anak bongsu. Tapi ujung-ujung ni dia cakap kasar, sedih hati saya. Jadi bolehlah kita ada rangka untuk menjawab. Oh, budak ni umur 13, budak perempuan, mungkin baru akil balik, mungkin. Nampak tak? Nampak tak? Tu sebabnya Tok Abah akan tanya, ni anak tarikh lahir. Bila tarikh lahir tu Tok Abah dapat 2-3 maklumat. Satu, umur dia. Keduanya, bulan berapa dia lahir. Dia ni ada pengaruh pada peribadi. Jadi Tok Abah boleh jawab ya. Lepas tu muka mak, muka ayah. Jadi ada dia punya genetic factor. Muka mak akan banyak ikut perangai mak, tapi susah nak ngam dengan mak. Contoh ya. So dia anak nombor berapa? Anak sulung lain, anak nombor 2 lain, anak tengah lain, anak bongsu lain. Gitu. So ini yang Tok Abah respon semalam ya. Malam tadi pukul 12 Tok Abah jawab ya. Anak yang rupanya mula-mula Tok Abah dapat soalan tu, Tok Abah tanya, ni siapa nama? Nak tahu dia lelaki perempuan. Nak tanya budak ni budak lelaki perempuan, Tok Abah terus tanya siapa nama. Sebab daripada nama pun kita tahu perangai dia. Sebab nama juga akan mempengaruhi sifat dengan izin Allah. Sebab nama itu doa. Jadi daripada nama Tok Abah tahu dia lelaki perempuan, biasanya tahulah kan. Yang keduanya tahu ya, mungkin sifat-sifat asalnya, tarikh lahirnya, untuk tahu dia punya umur, dan tahu pula bulan berapa dia lahir yang akan mempengaruhi perangai. Gitu. Dan dia anak nombor berapa, dan dia muka siapa. Itu biasanya yang Tok Abah tanya asas untuk jadi foundation ataupun
uh, kata tu alat untuk apa memberi jawapan. Sebab khatibun nasa ala qadri kullihim. Berbicara kepada manusia ikut apa nama personalitinya, ikut kadar akalnya. Itu based on that, Tok Abah kena tanya beberapa soalan sebelum Tok Abah dapat jawab. Sama juga dalam webinar, dalam kelas ya. Tok Abah saya nak tanya, nanti dulu, siapa nama awak? Tok Abah nak tahu sebab nama mempengaruhi peribadi. You nak nombor berapa sebenarnya? Saya nak nombor 2, saya nak sulung. Nombor 2 ni anak yang independen dan dia memang lain macam dia punya cara berfikir. Semua anak hebat ya, semua anak sama hebat. You lahir bulan apa? Saya lahir bulan 5. So saya tahu bulan ganjil ni biasanya orangnya suka bersendirian, dia simpan dalam ya. Dia lebih selesa tak campur orang walaupun kawan rapat dia 2-3 orang dan dia amat setia. Ya, bulan 5 mungkin sistematik tapi dia bulan 9 teliti. Jadi Tok Abah tahu dia punya peribadi. Ni kajian Tok Abah ya selama 40 tahun. Tak ada kena dengan horoskop ke zodiak, tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Itu benar-benar yang pada Tok Abah untuk orang Islam syirik ya. Okey. So, program kita hari ini dibawakan oleh saya excited nak menjawab isu tentang anak yang degil ni. Program dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan September. Hari ini berapa bulan? Hari ini 1 hari bulan. Hari ini Tok Abah dan Tok Mak ada mini reunion dengan sahabat-sahabat yang apa nama pergi ke umrah ya. Ada 16 orang ya, 16 couple akan bersama kami seronok, mungkin 20 lebih orang lah, seronok jumpa dengan warga-warga remaja purba. Seronok kat Umai restoran di Penyamil Cyberjaya. Ya, ini sahabat kami juga ya, Datuk Taj dengan Datin ya, punya apa nama, punya restoran seronok ya. Putrajaya Umai ke Putrajaya tu ya. Okey. Tok Mak dia tak boleh benda silap, dia akan betulkan. Itu kita punya penasihat dan juri. Okey. So dan apa nama, Tok Abah semalam diberitahu oleh Cikgu Nazrin, kita punya sekretariat, dia kata ada orang yang sponsor yang untuk attend Tok Abah punya webinar, tip dan petua untuk belajar dengan cemerlang. Ada seorang sahabat ni dia sponsor satu rumah anak yatim. Tok Abah sangat terkesima, seronok sangat, sejuk rasanya, bahagia sangat bila ada orang nak bantu anak yatim ya. So Tok Abah nak galakkan ramai lagi orang yang sponsor rumah anak yatim di tempat anda ataupun di mana-mana di Malaysia ya, untuk ataupun di mana-mana di dunia ya, tak kisahlah ya, untuk dapat manfaat ya. Kalau membantu anak-anak orang ni sangat hebat, apatah lagi anak yatim, masya-Allah, golongan yang Nabi sangat sayang. Okey ya, dan of course dalam program ni pada tinggal seminggu lebih sikit ya, 10 dan 9. Dah ramai yang mendaftar. Tok Abah excited sangat, Tok Abah nak share ya bagaimana nak berubah ya, sebab ikut pengalaman yang lepas beratus ribu telah attend program seperti ini. Dulu banyaknya secara offline, secara bersemuka, tapi sekarang Tok Abah buat cara online. Sebab kita nak bagi peluang satu negara. Dulu kita buat kat KL, orang Sabah kata, macam mana kami orang Sabah, orang Sarawak, orang Kelantan, orang Johor jauh nak turun. Ya, tapi bila Tok Abah buat offline, orang Singapura pun turun, orang Brunei pun ada hantar nak. They fly dari Brunei, dari Singapura ya, untuk attend Tok Abah punya apa nama camp. Tapi kali ini kita buat online ya. Orang tanya, ramai yang tanya, buat kat mana? Online. 10 pagi sampai 1 tengah hari, Tok Abah akan share ya semua tip yang Tok Abah kumpul selama 40 tahun, dan Tok Abah dah kutip daripada pelajar-pelajar yang telah sah cemerlang, dapat 9, 10, 15, 20 A pun ada ya. Tok Abah tanya apa rahsia mereka. Jadi kita akan share dan kita akan terangkan style pembelajaran, style belajar anak-anak kita. Ada 7 style yang Tok Abah kaji ya. Sama ada apa ni, audio, visual, kinesthetic, social, low solitary, lateral dan sebagainya, logical. Ya, so macam-macam cara belajar yang kita akan ambil kira dan kita sesuaikan. Mak bapak kadang tak perasan, yang tahu kadang cikgu kaunseling. So mak bapak elok juga jumpa cikgu kaunseling di sekolah anak untuk dapat nasihat ya. Dan Tok Abah akan terangkan apa nama kaedah untuk belajar. Dah ada lebih kurang 150 tip lah, insya-Allah berbaloi. Dan yang lepas ramai mak bapak kata, sebab anak saya attend lah ya, dulu memang susah nak belajar, ya Allah, dia selalu ketinggalan ya. Bila dah attend tu dia bersemangat dan dia terus melompat daripada nombor 30 naik ke nombor 10. Lepas tu nombor 1 dalam kelas, tukar kelas ke kelas yang lebih baik, dan akhirnya sekarang jadi CEO, jadi manager, jadi seorang pakar bedah. Dengan izin Allah, dengan azbab mereka berubah
Tok Abah cuma bagi tips. Ya, tapi inilah yang Tok Abah jumpa di mana-mana. Ya, di mana-mana Tok Abah pergi akan ada orang report, oh anak saya dulu attend, saya pun banyak berubah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sampai sekarang seronok belajar because itu yang Tok Abah nak dengar. Dan of course kita akan share juga banyak doa untuk merangsang, untuk mudah seronok dan berkesan belajar. Ya, ini bila pada 10 September. Ya, jom sekolah-sekolah boleh sponsor, PIBG sponsor untuk satu sekolah. Kita ada satu rate yang sangat mudah milik mesra pelanggan ya untuk satu sekolah boleh ya. Kita buat kat dewan. Kalau misalnya company-company syarikat jabatan kementerian nak buat untuk ataupun persatuan wanita ya, Puspanita ataupun mana-mana nita lah ya, persatuan ibu tunggal kena buat, kita buat, boleh kumpulkan anak-anak semua di satu dewan, kita bantu, kita bagi satu rate yang sangat munasabah dan mudah lah ya, kongsi-kongsi seorang RM1 pun mampu. gitu ya. So insyaallah ya, itu penaja utama kita pada pagi ini. Alright, so bagaimana nak menangani anak yang degil? Yang pertamanya, mak bapak berubah dulu sebelum sibuk nak cuba nak menasihati anak yang degil. Sebab takut-takut anak degil sebab mak bapak yang degil. Mak bapak yang degil, maka anak pun degil. So mak bapak kena lembutkan hati. Lembutkan hati, doa supaya lembutkan hati, supaya mudah tasamuh. Ya, tasamuh artinya berlapang dada bila ditegur. Ini sebabnya dia jadi degil. Kadang-kadang Tok Abah perhati macam satu kes yang Tok Abah dapat kemarin. Yang Tok Abah jawab pada 12 malam tadi, 12.30 ke 12.30 malam tadi. Tok Abah sambil tengok US Open tenis kan. sambil tengok, sambil Tok Abah jawab ya. Tok Abah dapati anak itu berumur 13 tahun, budak perempuan yang lahir ya antara 18 hingga 23. Tok Abah dah kata, mereka yang lahir antara 18 hingga 23 ni makhluk dua alam. Bulan apa? Sebarang bulan. Jadi tahu dan anak ni kata mak yang bertanya, dia ni dah degil, melawan cakap dia marah-marah saya sampai saya kecil hati. Tok Abah tengok ya, daripada asas maklumat tu, budak ni rupanya dia ni bukannya degil, tapi dia sebenarnya confused, dia dilema. Anak yang lahir 18 hingga 23, pengalaman Tok Abah mengkaji sejak 40 tahun lebih, mereka ni anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang baik, tapi dia confused. Dia tak tahu nak buat keputusan. Jadi kadang-kadang bila mak bapak suruh, dia bertangguh-tangguh sebab dia tak pasti. Dia confused. Jadi kena bantu tangtu dulu. Itu yang Tok Abah nampak. Dan budak ni pula umur 13 tahun. Ya, budak perempuan. Maksudnya apa? Mungkin baru akil balik. Budak perempuan akil balik umur 11, 12, 13. Ya. So walaupun ada yang memang biasanya umur 9 tahun pun ada yang akil balik budak perempuan. Tapi sebelah budak-budak sekarang ni rupanya budak perempuan lewat. Budak lelaki yang umur 12 tahun dah akil balik. Dulu Tok Abah 40 tahun, 14 tahun baru akil balik. Dulu ya, itu baru 14 15 standard laki-laki. Sekarang 12 tahun dah akil balik. 11 tahun budak laki-laki. Budak perempuan 9 ke atas lah. Tapi Tok Abah jangan jumpa budak 9 tahun yang akil balik. 11 biasa, 12, 13. So anak ni mungkin baru akil balik. Jadi setan akan kacau habis-habisan untuk dia jadi nakal. Sebab dia sudah bertanggungjawab atas dirinya. Dan dia pula jenis yang 18 ya, hari bulan, tak payah sebut bulan ya. Nanti dia orang tu kesian nanti ya. Jadi dia orang yang dilema. Jadi bila dah tahu maklumat tu, tak perlu bagi tip. Tapi yang penting nombor satu, ibu bapa betulkan diri dan rapat dengan Allah. Bila kita rapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan diri kita dengan semua orang, termasuk anak-anak kita. Step number 1, mak bapak overhaul diri. Betulkan diri sebab kita nak bantu anak kita berubah. Jadi anak yang dulu yang degil, yang tak dengar cakap, yang melawan cakap, kepada anak yang taat. Jadi mak bapak kena taat. Kepada siapa? Pada pencipta dulu. Itu nombor satu ya. So maksudnya apa? Solat 5 waktu segerakan, solat sunat jangan tinggal, solat taubat jangan tinggal, solat duha jangan tinggal kalau boleh. Dan sedekah subuh lah macam pagi tadi you all buat. Sedekah subuh jangan tinggal. Dan niatkan, doakan supaya anak yang degil tu dapat kawal diri dengan cakap ya. Nombor satu, mak bapak berubah dahulu 360 sebelum sibuk nak membantu anak yang degil, yang melawan cakap dan sebagainya. Because Newton's third law, action and reaction is equal and opposite in direction. Jadi bila mak bapak berubah, mudah-mudahan akan merangsang anak-anak berubah. Ya, kalau mak bapak belum berubah, tapi berharap anak berubah daripada degil kepada tak degil, daripada melawan cakap pada dengar cakap,
How can that happen? Bila mak bapak belum berubah. Dan tahu apa? Pesan dan pesan dan pesan. Bila mak bapak berubah 360, Allah akan ubah semua makhluk. Bukan anak je. Kalau isteri berubah 360, suami akan Allah ubah. Anak-anak ubah. Jiran-jiran diubah. Ya, kucing pun di rumah akan diubah. Serangga, semut-semut pun terrespon ke awak berbeza. Ini bukan cakap kosong ya. Semua ada asas. Jangan tibai, tabayun dulu. Ya, okey. Nombor 1. Nombor 1. Ya, nombor 1. Ya, nombor 2. Of course lah ya. Doa silahul mukmin. Doa senjata orang beriman. Jadi kita kena banyak berdoa dulu. Doa pada diri, untuk diri, keluarga, doakan di kepala anak. Tu apa selalu sebut? Ya, mak bapak sejak anak dalam rahim umur 4 bulan ke atas dah didoakan Fatihah untuk orang Islam ya, Fatihah, ayat kursi, al-insyirah. Ni bos kat perut ibu ya, untuk merangsang anak dalam rahim ibu itu anak yang soleh, soleha, anak yang taat, anak yang pandai, anak yang positif. Fatihah, ibu suka doa, ayat kursi halau gangguan paranormal. Al-insyirah melapangkan kepala, dada, hati supaya jadi anak yang soleh, soleha. Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Jadi bila anak lahir samalah, bila mak menyusukan baby, Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Bos kat kepala. Ni dah umur 13, 14, 20. Bacalah Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Ya, emboskan kat makanan, kat minuman, kat gambar, kat handphone. Kan ada kita punya wallpaper gambar family. Embos satu family berubah jadi baik. Asbab doa ibu bapa. Kat gambar ni ilmu apa ni? Kita bayangkan ini sebagai asbab. Bukan masalah tiup kat gambar. Kita niat kita tiupkan kat anak tu. Dan anak tu tak ada kat kita. Dia kat asrama, kat sekolah atau di mana-mana. Boleh. Kita bayangkan anak itu melalui gambar. Ataupun bayangkan wajah dia. Ataupun terus. Ya, boleh. Semua Allah maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha hebat. Ya, ini yang guru-guru tak bahagia. Ya, di asbab. Of course, doa tu kat makanan, minuman. Ya, kat pakaian yang sudah dipakai ada DNA effect, ada bekas peluh yang nak dicuci, bacakanlah Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Tapi kalau nak degil, bacalah surah Toha ayat 1 hingga 5. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5 lah Umar Al-Khattab, sedegil-degil orang, sejahat-jahat manusia sebelum beriman, lembut hatinya. Asbab surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkatan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal ardi was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 5 ayat ni Umar Al-Khattab baca. Masa tu adik dia Fatimah dah beriman ya. Dia baca terus jatuh pedang yang dia pegang, lembut hatinya, menangis dia. Umar yang degil, I don't think anak siapa-siapa pun lebih degil daripada Umar. I don't think so. Sebab Umar ni Masya Allah ya, memang something jalanan. Orang takut zaman dia takut. Bila Umar kalau tarik pedang, jarang ada kepala yang masih lekat kat bahu. Faham kan? Jahat Umar ni. Sebelum beriman, jahat. Sampai Nabi berdoa, ya wahai Allah, kau tolonglah bagi hidayat pada salah satu Umar ni. Sama dia, Umar ni ataupun Abu, bukan Abu Lahab. Ya? Pakcik Nabi. Dua orang nama Umar Al-Khattab ataupun pakcik Nabi yang nama Abu Lahab. Okay, so akhirnya Allah perkenankan Umar Al-Khattab dapat hidayah. Asbab baca surah Toha. Jadi ramai ulama pesan kata Abah, ini surah Toha ayat 1 hingga 5 ni sebagai asbab melembutkan hati yang degil. So bukan anak je, isteri yang degil, suami yang degil, mertua yang degil. Siapa-siapalah. Kita kan doa. Jadi ya, Allah yang mengubah mereka. Bukan kata, doa ada power. Tak adalah. Doa tak ada power. Ramai orang cakap, doa ni doa power. Tak. Yang ada power, Allah. Doa ni ikhtiar. Mana doa ada power? Come on guys. Ya, Quran tak ada power. Tapi bila kita baca Quran, kita minta ke Allah. Allah yang ada power. Ini semua asbab. Doa power ni. Ustaz, bagi doa power Ustaz. Yang power tu Allah. Yang doa ni cuma asbab ikhtiar. Ad-du'a silahul mu'min. Ya, dia senjata. Doa itu senjata. Ya. So banyak doakan anak, doa. Okey, saya tak tahu doa apa. Doalah apa pun, doa seorang ibu makbul insya-Allah. Ya, dengan syarat ibu pun seorang yang taat. Tapi kalau ibu pun
ingkar perintah Tuhan. Itu sebabnya langkah pertama ialah ibu bapa berubah. Kalau mak bapak pun degil, mak bapak degil. Isteri tak dengar cakap suami, suami tak dengar cakap isteri, degil. Suami isteri tak jaga solat, degil. Perintah Allah pun awak degil, awak tak dengar cakap mak bapak awak, agak-agak anak awak akan jadi anak yang taat. Come on guys. Itu sebabnya maaf ya. Ni Tok Abah cakap direct sebagai orang tua yang tak ada berkepentingan, tak niat nak sindir, nak mengata siapa, tak ada masa tu semua. Tapi nak bagi nasihat, kalau sudi silakan, kalau tak sudi no problem. Kalau tak nak ambil no problem. Tak betul lah cakap dia, aduh ke mak bapak aku degil, jadikan cucu aku degil. Aku degil. So look for yourself, kaji diri, hisap diri. Alright, nombor 1 betulkan diri dulu mak bapak, Nombor 2 berbanyak berdoakan anak, dan sebagainya. Okey, ingat program kita hari ini dibawakan oleh apa nama kata tu, kita punya webinar pada 10/9. Tips dan petua untuk belajar dengan berkesan. Tok Abah bagi title direct supaya orang faham. Ni untuk anak-anak takat mana ni? Budak-budak sekolah rendah 10 tahun ke atas akan dapat faham, mencerap dan dapat kesan maksimum. Untuk anak-anak kecil, budak tadika, budak jasa 1, 2, 3, mak bapak attend, abang kakak attend untuk dapat terangkan pada mereka, bimbing mereka. Gitu. Of course, boleh tak untuk sekolah menengah? Memanglah nanti untuk sekolah menengah. Habis kami kat universiti ni, kat college, Tok Abah pun gunakan teknik yang sama lah untuk belajar masa PhD. Dan sampai sekarang pun. Ni sekarang Tok Abah duduk ni, tu kiblat ya. Tu kiblat depan. Sekarang Tok Abah duduk dan adjust. Sebab kat bilik baru, anak Tok Abah pun dah faham yang jadi arkitek untuk perubahan bilik ni, anak sulung Nur Hidayah. Dia kata, Abah nak duduk masa buat bilik menghadap kiblat kan? Menghadap kiblat kan? Ya betul. Ni dia. Ni kiblat. Jadi of course lah, ni pertentangan kiblat kita lebih kurang 5 degrees, 5 darjah off. Jadi kalau Tok Abah adjust sikit, itu kiblat. Jadi seronok. Masa tempat lama tak boleh sebab biliknya begitu, jadi susah nak adjust. Tapi sekarang dah kita tukar bilik baru, kita pun buat adjustment. Inilah menghadap kiblat ni pun satu magic berlaku. Sebab ion dalam badan dan ion di bumi selari, maka kita akan tenang, fokus, seronok dan sebagainya. Okay. Alright. So, tolong datang ke webinar Tok Abah ya. Ada orang sponsor untuk anak yatim. Ada orang sponsor untuk jiran, anak jiran. Anak jirannya yang B40 ya. Dia orang dah bersara tapi dia sponsor anak-anak jiran. Ni atuk ni sponsor anak-anak jiran. Ada orang sponsor anak jamaah surau. Dia kumpulkan, dia buat announcement kat surau, jom kita attend Tok Abah punya, kita kumpulkan kat surau dan kita ataupun kat masjid kita kumpulkan, mereka dapat dengar ramai-ramai di dewan. Kat masjid atau kat surau ada dewan kan, dia buat nak Seri Budaya. Tak nak tak apalah dah tak nak tak payah cakap lain kan. So kita bantulah. Dan jom mudah-mudahan pagi ni ada yang terdorong untuk sponsor anak-anak jamaah di surau masjid. Ada yang dah sponsor anak yatim yang berdekatan. Ada yang belum lagi, Tok Abah dapat berita syarikat kilang dan sebagainya sponsor anak-anak pekerja. Wow, kalau you buat bos, the staff will remember you forever, dan mereka akan sangat berterima kasih dan tidak terperanjat. Mereka terdorong untuk bekerja dengan lebih hebat, lebih committed sebab bos cakna kepada anak-anak mereka. Sponsor untuk satu kilang, satu jabatan besar, satu company kita charge satu rate je, RM500 untuk 1,000 orang dalam dewan pun tak mengapa. Tapi untuk satu rumah walaupun 3-4 orang, RM30. Nak kata mahal, Allah, sekeping pizza besar, large pizza, lebih kurang harganya. Itu makan sekali makan habis untuk kenyang 2 jam. Ni untuk kenyang sepanjang hayat dan ada banyak keturunan. 7, 8, 9, 10 keturunan ada kesan dengan izin Allah. Okay? Alright. So of course, lupa sekarang ni cakap tengah anak-anak. Tok Abah ada kat tangan Tok Abah ni ada Excel Pro. Excel Pro ni pun sesuai untuk anak-anak umur ialah sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tok Abah pun makan benda ni Cucu-cucu Tok Abah pun Excel Pro ni ialah makanan tambahan yang macam-macam ingredient termasuk bahan-bahan yang akan merangsang otak, bagi tenaga, mudah fokus, duduk belajar, seronok, mudah mencerap. Jadi dia bertenaga, lama belajar, seronok belajar, kesannya pandailah. Bukan makan terus pandai, dah. Ada gambar Tok Abah tu.
Ada gambar Tok Abah yang agak handsome, gambar masa muda sikit. Sekarang dah remaja purba. Itu masuk, yalah standard lah kan, gambar muda sikit. Tapi kalau gambar tua sekarang, orang tak pandang. Tak adalah. Sama je, ya, sama je. Tua muda semua. Kalau tak ada muda, takkan ada tua, takkan, ya, insyaAllah. Ya, so ini Excel Pro, ya. Link ada kat atas tu. Ada link untuk dapatkan bahan-bahan ni. Dan untuk join Tok Abah punya webinar pada 10 bulan 8, ada link kat atas tu. Ramai yang bertanya, macam mana nak join? Ada link kat komen pin kat atas sekali. Jadi just tengok link tu, press the link, ikut instruction, beres, selesai. Registered already. Ya. Of course, ramai juga yang belikan rakaman. Ya, untuk sebab anak mereka ada nak travel, nak pergi overseas lah, nak pergi itu, nak pergi umrah, boleh saja. Oh, sebab mereka akan bercuti, anak-anak akan bercuti minggu depan. Jadi kita akan buat pada Sabtu depan, ya, 2 hari, atau sehari atau 2 hari sebelum buka sekolah. So, dapat ilmu, buka sekolah, terus apply. Wow, kesannya maksimum. Tok Abah sengaja, ya, Allah bagi ilham. Tarikh itu pun Allah bagi ilham. Ya, sebab ianya mudah untuk diamalkan. Sebab ilmu yang kita dapat kena diamalkan segera. Kalau tidak, dia akan terpadam. Ya, insyaAllah. Baik, nombor 3. Malam tadi Tok Abah buat kajian dapat tip-tip baru. Yang kadang kita dulu tak perasan. Ya. Tok Abah dah memberi kaunseling kepada ibu bapa sejak 40 tahun yang lepas. Bagaimana menangani anak yang bermasalah, anak degil, anak malas belajar, anak kencing malam, anak yang suka berkawan, anak yang tak suka berkawan, anak yang tak dengar cakap, anak yang lebihkan main dan macam-macam masalah lah. Ya, so berbagai jenis. Anak yang tak nak pergi sekolah langsung pun ada. Ya, anak yang belajar rajin tapi tak skor. Ya, anak yang tak nak belajar tapi skor. Jadi mak bapak takut mereka overconfident sampai dewasa. Ya, ini pun berbagai-bagai jenis masalah yang Tok Abah jumpai sejak tahun 70-an. Ya. Jumpai, yang temui. Ya. Okey, nombor 3 ialah elak berdebat dengan anak yang degil. Don't quarrel, don't argue dengan anak yang degil. Sebab mereka ni degil, jadi mereka memang ada argument. Tapi kena ingat, ya, mak ayah, Tok Abah tak sebut. Tapi dah sebut dulu-dulu. Anak-anak yang nakal atau degil waktu kecil, sering akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Sebab budak yang pandai ni ada idea sendiri. Dia pandai. Jadi dia cidai kat sana, tak nak cidai kat sana, cidai kat sini. Sebab sana waktu cahaya pagi. Ni kalau tengah hari sikit, matahari kat sini, sana dia terlindung. Wow. Wow. Ni anak Tok Abah. Anak nombor 2. Lain kita cakap, lain dia buat sebab dia ada argument dia. Jangan argue dengan anak yang degil. Listen to them. Listen to them. So nombor 3 ialah elak berdebat dengan anak-anak yang degil. Ya, tapi kita berlapang dada tasamu. Sebab anak-anak yang degil, nakal, mencabar waktu kecil, biasanya jadi anak-anak yang anak dewasa yang bijaksana. Sebab budak yang bijaksana ni banyak karenah, banyak akal, banyak dia punya tantrumnya, banyak dia punya fikir dia out of the box sampai mak bapak sendiri tak boleh cope. Itu yang kadang jadi pertengkaran. Kita kata degil, rupanya dia anak tu bijak. Kita kata degil, kau ni degil. Dan of course, dari masa ke masa Tok Abah dah pesan kan, tolong haramkan fikiran negatif. Ni kadang anak-anak Tok Abah pun kadang terjebak dengan kesilapan. Kenapa kau degil sangat? Kenapa nakal sangat? Kenapa? Why are you so naughty? Ni benda Tok Abah haramkan di rumah Tok Abah sejak tahun 82. Ya, bulan 11 atau bulan 10, ya, 82 anak sulung lahir. Tok Abah pakat dengan Tok Mak, kita tak boleh cakap benda negatif sebab apa yang mak bapak fikir, cakap ataupun yakin ataupun perceive adalah doa. Jadi kita doakan anak kita jadi nakal. Kau ni kenapa degil? Itu doa. Sebenarnya. Ini nama self-fulfilling prophecy kadang-kadang. Kalau untuk psikologi lah. Padahal kita faham, ya, Allah bertindak seperti sangkaan ibunya. Ibu bapanya, apatah lagi ibu. Ya, kalau ibu atau ayah kata, kau ni degil, kenapa jahat, kenapa selikir, kenapa pengotor? If that's what you believe, that's become a very powerful doa. Yang awak benci perbuatannya, tapi awak sayang anak itu, jangan marah macam benci anak. Ya, sampai anak bila tanya, do you love your daddy? No, daddy is so naughty. Ya, always beat me. Aduh, sedihnya. Ya. Ya. So elak berdebat dengan anak-anak degil. Tip nombor 3. Tip nombor 4 terus Tok Abah sambung, ya. Dengari mereka dengan penuh empathy. Dengari anak. Listen to them. See from their perspective. Listen to them. Dan kadang-kadang bila kita listen pada anak kita, wow. Ya, dia bukan nak degil.
Dia sebenarnya nak minta perhatian. Dia sebenarnya tak sengaja. Dia sebenarnya ya, terjatuh, terlanggar, terpukul, ya. Dia tak sengaja, tapi kita terus membuat hukuman yang kadang keras sangat pada anak-anak yang tidak niat. Jadi dia pun kadang terpinga-pinga, ya. Anak yang umur, kadang kita layan anak kita umur 3, 4, 5, 6 tahun macam budak umur 30 tahun. Macam orang dewasa. Kan mak dah cakap 10 kali. I keep telling you guys. Ya, kata Profesor Bobby D. Potter. Anak yang pandai kena diulang 200 kali. Anak yang genius IQ 130, ya, dia kena dengar 150 kali pesanan untuk ada penghayatan dan lekat forever. Ini kajian tau. Kajian 150 kali, 200 kali. Ya, awak cakap dah 10 kali cakap pun degil. Dah awak cakap degil, dia jadi degil. Padahal Nabi bersabda, mafhumnya, suruhlah anak kamu semayang waktu umur 7 tahun. 7 tahun. Ya, dan bila dia umur 10 tahun tak semayang dengan sengaja, selepas diberi nasihat dan pesanan, rotan. 7 to 10 years, 3 years. Nampak tak? Berapa hari tu? Berapa kali tu? Fikirlah sendiri, kiralah sendiri. So, Tok Abah gunakan the spiritual aspect and the psychological perspective. Jadi, Tok Abah setuju. Kena ulang 200-300 kali tu normal. Untuk anak-anak yang pandai. Bukan anak yang bengap. Anak yang pandai. Kau ni bengap sangat dah. 20 kali, 30 kali dah pesan. Bukan bengap. Itu budak pandai. Budak yang genius kadang-kadang. Budak genius pun kena 150 kali pesan. Ni kata Bobby D. Potter. Please ya. Please ya. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So, nombor 4, dengari mereka dengan penuh empati. Ya, jangan kita marah-marah, tapi kita dengari dari perspektif mereka, dari kacamata mereka. Kadang kita sedih tau. Kadang bila mak ayah bawa anak-anak jumpa Tok Abah dan Tok Abah nasihatkan anak depan mak ayah, ya, nasihatkan, Tok Abah terangkan, yang menangis bukan anak, mak bapak menangis sebab mereka nampak mereka silap, mereka tak sabar, mereka telah mensabotase anak dengan memikirkan, menyebut ataupun memarahi anak dengan degil, jahat, brengsek, bewok, nate beruk, ya. Nate beruk. Menantu Tok Abah 2 orang Kelantan, kan. Jadi dan Tok Abah pernah duduk dengan rumit orang Kelantan. Kami panggil dia Ding Cepo. Dan sebab dia namanya Zainuddin, ya, dia orang Pengkalan Cepo, Ding Cepo. Mu mari mana Ding? Cepo. Amba mari Kalai Cepo. Ya, Kalai Cepo, Pengkalan Cepo. Itu kita mula, ya. Tapi Tok Abah masa kat penama MCKK pun bercampur dengan sahabat-sahabat dari Kelantan. Tapi masa tu kita banyak pakai slang utara. Ya, sebab ya dekat Kuala Kangsar, dekat dengan utara itu banyak kita pakai slang utara. Satu sekolah pakai slang utara. Hang pergi mana? Hang nak mampu ke? Slang utara tu lebih sebati masa tu lah. Tapi jumpa geng Kelantan, kita kecek Kelantan. Geng Ganu, Ganu memang tak apa payah nak kecek Ganu. Ya, boleh lah tapi payah. Mu makan, mu makan. Ya, Tok Abah pun seronok, ya, dengan sahabat-sahabat, dan Tok Abah suka bahasa. Ya, Tok Abah belajar bahasa dan dialek. Ya, okey. Alright, sebab Tok Abah dah belajar setiap dialek, setiap perkataan, setiap bahasa, setiap perkataan baru yang kita belajar akan merangsang kita punya IQ dan akan merangsang minda, kita tak akan nyanyuk, jadi pelupa, Alzheimer dan sebagainya. Ada ramai sahabat Tok Abah yang kata, sejak saya bersara ni, saya mula letih, saya mula lupa, saya mula tak ingat, saya mula tak bersemangat, ya. Sebab dia dah kurang gunakan mindanya. Gitu, ya. Okey. So, dengari anak dengan penuh empati, mereka akan kurang degil sebab kita dah mula belajar mendengar, mereka pun belajar appreciate, dan dia tak mereka kadang degil sebab nak didengari, nak diapresiasikan, dihayati, dihargai, diberikan perhatian, ya. Dan ingat, kita punya program hari ini dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan 9, tinggal 8 hari lagi, ya. 8-9 hari lagi, insyaAllah, ya. Tok Abah akan buat program tips, ya, dan betul untuk belajar berkesan. So, datang ramai-ramai, ya, mak ayah, atuk nenek, ya, orang yang mampu sponsor anak jiran, anak B40, ya, anak yatim, ya. PIBG buat program untuk sekolah masing-masing. Ni nak buka sekolah ni. Macam mana nak kumpulkan budak-budak masa cuti sekolah, masa memang masa cuti sekolah. Nak Seri Budaya online, WhatsApp, nak Seri Budaya tak nak, Tok Abah tanya komen apa-apa. Dah tak nak, tak payah komen. 2-3 kucing berlari, biarkan dia lari. Ya, nak Seri Budaya, tak nak tak apalah. Kita fokus pada yang nak. Jom, ya, PIBG buat, ya, Puspanita buat, ya, Persatuan Ibu Tunggal buat,
Ya, Persatuan Perniagaan buat koperasi-koperasi, Kopetro ke, koperasi polis ke, koperasi tentera ke, AT&T ke, jom buat untuk anak-anak ahli. Anak-anak koperasi-koperasi, come on guys. So kita buat ada satu rate yang munasabah, yang murah untuk kita kumpulkan beratus anak-anak dalam satu dewan. Can be done. Dan bantu, dan mereka akan berterima kasih. Dalam mereka berkata mereka akan jadi seorang ahli koperasi yang setia dan berbangga ada koperasi yang bertanggungjawab. Tapi yang penting lembaga pengarah ataupun AJK koperasi yang menganjurkan ni dapat pahala besar, mudah-mudahan jadi asbab dapat pencen di kubur dan sampai pahalanya ke akhirat, insya-Allah. Okey, so tip nombor 5. Jangan lupa program kita dibawakan oleh Excel Pro. Ini semua untuk anak-anak untuk anak-anak kecil sampai anak guru macam tu masih relevan. Untuk sergas, sedia, fokus, sonok belajar, mudah mengingat dapat, dan akhirnya kalau belajar dengan penuh tawaduk, dengan khusyuk, dengan menghadap kiblat, dengan doa, dapat pula makanan tambahan, jadi pandai. In the long run jadi pandai, insya-Allah. Bukannya makan terus pandai. Okey, nombor 5. Serajikan roh. Ini pun konsep yang Tok Abah dah sebut dalam semua situasi. Serajikan roh antara ibu bapa dan anak-anak. Serajikan roh antara anak-anak dan guru-guru mereka. Bila mak bapak doakan guru-guru anak. Bila mak bapak pesan pada anak-anak, doakan guru-guru mereka. Bila kita mak bapak doakan guru-guru anak, pesan pada anak, doakan guru-guru mereka, dan mudah-mudahan guru-guru doakan anak-anak muridnya, maka akan ada keselasian roh antara pelajar dengan guru. Ada keselasian roh antara pelajar, anak-anak dengan mak bapak. Mak bapak doakan anak, doakan di kepalanya, doakan di makanan, doakan pada pakaian, doakan pada gambar, dan dengari mereka, sentiasa maafkan mereka, roh jadi serasi. Bila roh serasi, kadang mak bapak baru berfikir, anak-anak dapat mesej. Dan komunikasi yang paling unggul dalam dunia ialah dapat memahami apa yang belum diucap. Belum diucap, kita dah faham. Wow, that is komunikasi yang paling unggul. Itu bukan teori. Ianya praktikal, dan anda dan Tok Abah sering mengalaminya. Orang belum cakap, kita dah faham. Anak belum cakap, mak bapak dah faham. Mak bapak belum cakap, anak-anak dah tahu dah. Mak bapak berpandang aja. Okey, anak kata. Abah tak cakap apa? Faham. Cara abah pandang tu kita dapat. Nampak tak? Ini sebab roh serasi. Jadi serasikan roh dengan doa, mendoakan, memaafkan, sentiasa hantar gelombang sayang. Bila roh serasi, anak mudah mendengar cakap mak bapak. Tapi mak bapak kena berubah dululah. Mak bapak kena hati bersih, kepalanya positif, jangan marah-marah, jangan stres, jangan tension, dan sebagainya. Maka anak pun akan begitu. Tension, stres dan degil. Itu dia yang Tok Abah nak kongsikan hari ni. Mungkin ada masa yang lain. Tok Abah ada 27 tips 27 ke? 27 tips untuk menangani anak yang degil. Tak tahu bila kita nak bincang, kita sebab Tok Abah dapat nasihat daripada anak Tok Abah juga. Jangan buat topik yang sama tiap-tiap hari, tapi kalau boleh tiap-tiap hari different topic, different approach, different audience, different focus. Hari ni Tok Abah fokus pada keluarga lah, pada anak-anak. Sebabnya dia punya sponsor pun webinar untuk tip dan teknik putus belajar yang berkesan, dan dibantu oleh Excel Pro. Excel Pro. Dia dua yang berkaitan dengan anak-anak, dan mak bapak pun dapat manfaatnya. InsyaAllah Okey, itu dia yang Tok Abah nak kongsi hari ni. Tok Abah pun nak siap sedia. Sebab ni pun pim dalam cokolati ada ni. Ni pokok cokolati pun ada seperti biasalah kan. So Tok Abah minum untuk dapat sihat. Okey. So guys, happy birthday, happy anniversary. Ada yang bekerja hari ni, ada yang buat kerja amal, ada yang berehat, ada yang macam Tok Abah hari ni ada mini reunion dengan sahabat-sahabat seronok, excited, touch base, bonding. Barang siapa yang menyambung silaturahmi akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal. Maksud hadis. Wow, so jom kita betul silaturahmi, yang mudah-mudahan kita terbuka pintu rezeki dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. So all the best. Happy birthday, happy anniversary, happy working day. Untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya sabar, makan ubat, bertaubat banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah sembuhkan anda ikut jadual Allah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.